Assalamualaikum kelas. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan ceria. Okey, sebelum kita menyambung pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan kita masih lagi berhadapan dengan penyakit COVID-19 kan. Kalau kita tengok sekarang ni dalam TV, ramai yang dah meninggal dunia akibat COVID-19 ni kan. Yang terbaru, kalau baru-baru ni artis, kamu mesti kenal siapa? Allahyarham Siti Sarah Raisuddin kan. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua teruskan mengamal amalan norma baharu iaitu elakkan 3S dan amalkan 3W. Apa itu elakkan 3S? Okey. S yang pertama ialah tempat yang sesak. Elakkan tempat yang sesat. Sesat kat mana kat sini? Contoh yang paling senang, pasar Jumaat. Kan? Okey. S yang kedua ialah tempat sempit dan tertutup. Okey, elakkan tempat sempit dan tertutup. Contohnya dalam lift. Okey, S yang ketiga, elakkan bersembang dekat-dekat. Okey. Kita tengok pula. Amalkan 3W. Okey, apa W tu cikgu? Okey, yang W yang pertama ialah wash. Okey, maksudnya cuci. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Okey? Kalau boleh, sebelum makan, mesti wajib. Okey, wajib cuci tangan dulu. Kan? Okey. Yang kedua, wear. Maksudnya pakai. Pakai apa? Yang ni pun wajib. Kalau keluar je rumah, nak pergi beli barang ke kan, kat Tunas Manja ke mana-mana lah. Keluar je rumah, kita wajib memakai penutup mulut kan, penutup mulut dan hidung. Okey, mask tu yang kamu panggil mask. Sekarang ni ada corak macam-macam cikgu tengok kan. Ada corak gigi lah, ada corak bunga lah, kain batik lah kan. Tak kisahlah. Janji kamu wajib pakai. Okey. Dan W yang ketiga iaitu warn, amaran. Okey, elak bersalaman atau bersentuhan. Jangan nak bersalam, terjumpa kawan lama, apa khabar tu? Lepas tu hulur tangan nak salam. Kalau boleh, elakkan. Okey. Amalkan etika batuk dan bersin. Kalau kamu nak batuk dan bersin tu, mesti tutup hidung tu kan. Okey, lakukan disinfeksi. Baru-baru ni dalam Shopee, kamu mesti tahu Shopee kan. Dalam Shopee ada dah keluar alat yang kita boleh sembuh alat pencuci untuk matikan virus ataupun kuman. Lepas tu, seterusnya duduk di rumah. Kalau tak ada keperluan apa-apa, kamu nak keluar daripada rumah tu, kalau tak penting, lebih baik duduk je kat rumah. Okey, buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah bersama keluarga. Okey, dan seterusnya dapatkan rawatan jika bergejala. Bergejala tu macam mana? Batuk ke, bersin ke kan. Cirit-birit pun salah satu gejala COVID-19. Okey? Okey. Jadi cikgu harap sangat kamu lindung diri, lindung semua. Okey. Jadi selamat datang ke kelas Cikgu Shima. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Okey. Okey. Hari ini cikgu nak masuk bab baru iaitu bab 5 tentang pengawetan makanan. Okey? Mesti kamu tanya pengawetan makanan apa awet? Awet je tahu kan. Okey. Pengawetan makanan tentang makanan rosak. Kalau cikgu sukalah bab ni sebab cikgu suka makan kan. Siapa hobi kat sini dia suka makan? Kan. Okey. Makanan rosak. Okey.
Jadi, hari ini cikgu nak sentuh dua tajuk kecil, iaitu kita nak kenal pasti makanan rosak, dan satu lagi kita nak tahu kenapa makanan boleh menjadi rosak. Apa yang menyebabkan makanan tu kita dah tak boleh makan. Okey. Okey, baiklah. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu boleh memahami dan mengenal pasti. Mengenal pasti, memahami makanan rosak dan juga makanan yang tidak rosak. Okey. Murid-murid, kita perlu tahu cara mengenal pasti makanan elok sebelum kita makan tu. Okey, kenapa kita perlu tahu makanan tu masih elok ataupun tidak? Siapa tahu? Mestilah kita kena tahu, kan? Supaya kita ni terhindar daripada terkena penyakit. Contohnya penyakit apa? Cirit birit. Siapa pernah kena cirit birit kat sini? Kan? Mungkin dia termakan makanan yang dah basi ke. Mungkin dia tak perasan makanan yang dia makan tu dah expired ke, kan? Dah tak boleh makan dah. Mungkin dia tak perasan yang roti yang dia makan tu sebenarnya dah berkulat. Kan? Tengoklah ni, cikgu sediakan gambar, kan? Tengok buah tomato tu, kan? Apa dah jadi dengan buah tomato tu? Kan? Okey. Kalau kita tak pandai nak pilih makanan bersih ataupun tidak, insya-Allah lah kita akan kena penyakit cirit birit. Okey. Baiklah, ini adalah ciri-ciri umum makanan yang telah rosak. Kan? Dia ada 4 ciri. Okey. Macam mana kita nak kenal makanan yang kita nak makan tu dah rosak? Tak boleh makan. Okey, yang pertama, bau yang tidak menyenangkan. Okey, bau yang tidak menyenangkan. Bau apa? Bau busuk lah, kan? Bau busuk. Okey, contoh tu cikgu bagi kerang. Kan? Ikan, ayam. Kalau kita tak letak dalam peti ataupun kalau kita dedahkan, biar je terdedah dekat luar peti ataupun dalam sinki ke, kita biar je ikan macam tu, dia akan berbau busuk, kan? Dah tentu-tentu binatang apa yang suka? Lalat, kan? Lalat terus akan hinggap pada makanan yang dah berbau busuk. Okey. Yang kedua ialah berubah tekstur. Okey, cuba tengok buah tomato tu. Kan? Buah tomato tu elok je, kan? Bulat, cantik, kan? Kalau makan macam tu je pun sedap. Okey, tapi kalau buah tomato yang dah rosak, dia akan berubah tekstur. Dia akan jadi lembik, berlendir, berair, kan? Dah jadi lebam, kan? Tak semestinya buah tomato je. Buah-buahan lain pun kalau kita tak letak dalam peti ataupun biarkan je dia terdedah macam tu, dia akan menjadi lebam. Dia akan berubah tekstur dan menyebabkan kita tak boleh makan. Contohnya buah tembikai, kan? Okey, buah tembikai kalau kita letak dalam peti, lama kelamaan dia akan menjadi masam. Okey. Yang ketiga ialah berubah warna, kan? Okey, berubah warna. Daripada roti tu, kan? Roti tu kan warna putih, kan? Tengok apa dah jadi. Kita dah nampak roti tu berubah menjadi warna, ada tompok-tompok hitam, kan? Ada macam tompok-tompok kelabu, kan? Ada macam kuning-kuning macam tu. Itu memang dah ternyata terang-terang kita tak boleh makan. Kita tak boleh makan roti tu sebab roti tu mungkin dah expired date, dah tarikh luput dah tamat, kan? Okey, sebab itulah kalau kita nak pergi beli roti, kalau boleh kamu tengok dulu, kamu cek dulu tarikh luput tu bila, kan? Contoh kamu pergi hari ni 19 hari bulan
8 kan. Tengok dekat tarikh luput roti tu. Okey, 19 hari bulan 8. Kamu tengok roti tu expired date 20 hari bulan 8. Okey, seeloknya carilah tarikh luput yang lambat lagi. Okey, lambat lagi. Maksudnya kita beli roti tu, maksudnya contohnya kita beli roti, kita pilih tarikh luput yang lambat lagi nak expired date. Okey? Boleh faham? Okey. Yang keempat ialah berubah rasa. Okey, berubah rasa. Kalau kita tengok pada sayur, contoh yang cikgu bagi ni sayur. Okey, sayur ni kalau lama kelamaan dia akan berubah rasa kan. Dia akan berlendir, dia akan berubah rasa lah, berubah warna, dia akan jadi masam kan. Okey, susu, contoh yang kedua, susu kan. Air susu kotak tu kalau kita tak letak dalam peti ke, kita biarkan je macam tu, dia akan berubah rasa, dia menjadi masam. Okey. Okey. Sebenarnya makanan mudah rosak tu disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma tu ialah kulat. Kan, senang cerita kulat. Cuma mikroorganisma ni dia ada macam-macam nama, macam-macam bentuk. Kan, itu adalah punca yang menyebabkan makanan kita menjadi rosak ataupun makanan kita tu dah berkulat, dah tak boleh makan dah. Okey. Tengok ni contoh yang cikgu bagi, ada protozoa, bakteria, ada virus, ada alga, ada yeast kan, macam-macam lagi lah. Okey, cikgu akan sentuh serba sedikit je tentang punca makanan rosak ni, sebabnya nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut pada kelas yang akan datang. Okey. Okey, punca makanan rosak ni adalah disebabkan inilah kulat ni. Okey. Macam mana kulat tu boleh berlaku? Kulat tu dia boleh berlaku disebabkan beberapa faktor, iaitu yang pertama air, udara, suhu, nutrien, dan yang kelima keasidan. Okey, cuba tengok yang pertama tu, air. Kehadiran air sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma kan, dia suka pada air kan. Sebab itulah kalau boleh, contohlah cikgu bagi, kita beli buah-buahan, kita nak simpan dalam peti supaya buah-buahan tu tahan lama. Kalau boleh kita jangan basuh. Kita masukkan terus di dalam peti. Nanti kita nak makan, baru kita ambil buah tu dan kita basuh sebersihnya. Lepas tu baru kita makan. Kalau tak, nanti dalam peti pun dia boleh berkulat. Kenapa? Sebab udara sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma ni. Dia suka tempat-tempat yang sejuk, lembap. Kan? Okey? Boleh faham tak? Okey. Cikgu ulang. Faktor yang pertama yang menyebabkan boleh berlakunya kulat ni, yang pertama iaitu air, yang kedua udara, yang ketiga suhu, yang keempat nutrien, dan yang kelima keasidan. Okey, cikgu ulang, cikgu terangkan sedikit sahaja tentang punca yang menyebabkan berlakunya kulat ni pada permukaan makanan-makanan yang rosak tu. Okey? Okey, baiklah. Sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu ada satu tips. Okey? Tips. Jom kita baca sama. Elakkan dari mencuci buah sebelum disimpan di dalam peti sejuk. Kemudian kelembapan yang berlebihan akan menyebabkan buah mudah busuk. Okey, perahkan lemon kepada buah yang sudah dipotong dan
disimpan di dalam bungkusan plastik atau bekas. Okey? Cikgu ulang. Okey, tips ni penting tau. Kamu kan suka makan buah. Okey, elakkan dari mencuci buah sebelum disimpan di peti sejuk. Kelembapan yang berlebihan akan menyebabkan buah mudah busuk. Perahkan lemon kepada buah yang sudah dipotong dan simpan di dalam bungkusan plastik atau bekas. Okey. Jadi cikgu harap apa yang cikgu terangkan pada hari ini kamu boleh mengenal. Lepas ni kamu dah boleh kenal dah. Oh, makanan ni dah tak boleh makan, dah rosak dah. Kan kalau aku makan nanti kena cirit-birit pula. Kan? Okey. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu dah sediakan tu. Okey. Kehadiran cikgu akan kehadiran kamu dikira apabila kamu menonton video yang cikgu sediakan ni dan menjawab soalan cikgu. Okey. Jaga diri semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.